Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim khair wa ba'd. Qala al-musannifu والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. حقيقة الدنيا وذمها وذم فتنة النساء. ثم اعلم أن حقيقة الدنيا جميع المخلوقات قبل الدار الآخرة. Dari dunia ini hakikatnya adalah apa dia? Jami'ul makhluqat. Seluruh makhluk sebelum daril akhirah, maka itu dipanggil ad-dunya. Wa tutlaqu ala ma yatamatta'u bihi min zahabin wa fiddatin wa imra'atin wa malbusin wa nahwi dhalik. Juga diitlakkan makna dunia kepada sesuatu yang kita tamatta' bihi, kita bersenang-senang dengannya, sama ada daripada emas, perak, wanita, pakaian dan seumpama. Itu dipanggil dunia. Wa hadha huwal muradu huna. Yang itu yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksudkan dalam zammud dunia ini adalah pada perkara yang kita bersedak-sedak dengan. Wa nassa sallallahu alaihi wasallam ala al-mar'ati ma'a duquliha fi musamma ad-dunya. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nassa ala al-mar'ah, maksudnya disebut secara khusus dengan perempuan, walaupun dia sebenarnya termasuk dalam ad-dunya. Dia termasuk makhluk yang ada dalam dunia. Kenapa disebut secara khusus? Izanan wa i'laman bi syiddati fitnatiha. Sebagai peringatan dan juga makluman kepada kita semua bahawa beratnya fitnah wanita. Wa li'anna sabab hadzal hadis, dan juga kerana sebab hadis ini disebutkan anna rajulan arada an yatazawwaja bimra'atin yuqalu laha Ummu Qais. Jadi ada seorang lelaki ingin berkahwin dengan seorang perempuan namanya Ummu Qais. Fa'abat an tatazawwajaha hatta yuhajira fahajara li ajliha. Maka perempuan ini tak akan berkahwin dengannya, katanya, kalau kamu tak berhijrah. Maka beliau berhijrah untuk berkahwin dengan Ummu Qais. Maka dia digelar Muhajir Ummu Qais, Muhajir Ummi Qais. Wa qala ba'duhum yuhtamalu annahu hajara limaliha ma'a nikahiha. Sebagian ulama lagi kata mungkin dia berhijrah tadi kerana nakkan harta Ummu Qais dan juga nak berkahwin dengannya. Fajama'ahuma lidzalik, dan dikumpulkan kedua-duanya kerana tujuan tersebut. Walam yukarrir zikrahuma kama karrara zikra Allah wa rasulih hassan 'ala al-i'radi 'anid dunya wan nisa. Kenapa tak diulang oleh Sayyidina Rasul ulangan? Faman kanat lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tapi fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tak diulang, sekali je sebut. Manakala
hijrah tentang Allah dan Rasul, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Diulang 2 kali. Kenapa tak diulang pada sebutan dunia dan isinya tadi, tapi diulang pada sebutan Allah? Hassan 'ala al-i'radi 'anid dunya wan nisa, untuk beri panduan agar menjauhkan diri daripada dunia dan nisa, perempuan. Dan kemudian apa lagi? Wa 'adamil ihtifali bi sya'nihima, dan tidak terlalu menyambut ataupun terlalu mengagungkan dan memuliakan keduanya. Wa tanbihan 'ala, bukan di sini maksudnya Islam merendahkan perempuan, tidak. Kita tengok. Wa tanbihan 'ala anna al-'udula 'an dhikrihima ablaghu fi az-zajri 'an qasdihima lidana'atihima ay qissatihima. Dan sebagai peringatan bahawa udul 'an dhikrihima, berpaling daripada menyebut kedua-duanya itu, ablagh fi az-zajri, ini adalah maksudnya larangan yang paling kuat daripada hanya berniat saja. An qasdihima, untuk kita mendapatkan kedua-dua tadi. Tak sebut pun dah tunjuk dah kata besar. Bahawa larangan yang ataupun halangan yang besar yang ditunjukkan oleh Sayyidina Rasul kepada orang yang inginkan kepada dunia. Kenapa? Lidana'atihima, karena rendahnya kedua-dua perkara tersebut kalau dijadikan sebagai khasat tujuan utama. Qala syairu, kata penyair, a'afu dunya tusamma min dana'atiha dunya wa illa famin makruriha ad-dani. A'afu dunya, aku membenci dengan dunia. Kenapa? A'afu maknanya akrahu, aku benci dengan dunia. Tusamma min dana'atiha, yang dinamakan kerana kerendahannya. Dunia, maka dia dunia. Wa illa famin makruriha ad-dani, kalau tidak pun dia kata famin makruriha ad-dani, kerana dia selalu makrur, selalu berbolak-balik. Ad-dani yakni al-qarib, al-qarib maksudnya. Wa illa famin makruriha ad-dani ay al-qarib. Kalau tidak pun dia kata, maka dunia dia akan selalu berpusing. Maksudnya tak tetap. Wa qala ghairuhu uffin lid-dunya ad-dani uffi lid-dunya ad-daniyah qabusat fi'lan wa niyyah aishuha bad'uhu hammun wa fi uqbahu al-maniyah. Celakalah kepada dunia yang rendah, qabusat fi'lan wa niyyah, yang dengan sebab dia tadi menyebabkan buruknya pada perbuatan dan niat kita pada nakkan dunia. Aishuha bad'uhu hammun, permulaan kehidupan di dalamnya adalah kesengsaraan. Wa fi uqbahul maniyah, dan penghujungnya kematian. Ini syair zammid dunia. Tapi kita ingat, zammid dunia yang dimaksudkan oleh para ulama sufi dan sebagainya bukan dunia secara umumnya dibenci, tidak. Ada tu Syekh Ali Jumaah hafizahullah ada tambih dalam kitabnya Fiqh Hubbil Hayah. Fiqh Hubbil Hayah. Jadi dunia yang tidak dijadikan sebagai bekal untuk dia membawa ke akhirat, yang ini yang dibenci. Dan ini semua disebutkan tentang perkara itu. Maksudnya dunia yang mereka benci ini, yang tidak dijadikan bekal sebagai perjalanan mereka untuk menuju ke akhirat. Wa qala al-Farazdaq, kata Farazdaq, la ta'jabannaka dunya anta tarikuha kam nalaha min unasin thumma qad zahabu.
Jangan kamu terlalu kagum dengan dunia yang kamu akan tinggalkan dia. La ta'jabannaka dunia. Jangan terlalu kagum dengan dunia. Anta tarikuha, kamu akan tinggalkan dunia tersebut nanti. Ha, tu dunia. Kam nalaha, berapa ramai yang telah mendapatkan dunia min unasin di kalangan manusia, summa qad zahabu, mana mereka pergi tidak lagi kembali. Mati semua. Kamu dapat dengan dunia. Wa qala ba'duhum, sebahagian lagi ulama kata, ara talibad dunya wa in tala umruhu, saya telah melihat penuntut dunia ini walaupun panjang umurnya, wa nala minad dunya sururan wa an'uma, dan dia mendapatkan daripada dunia ini kegembiraan dan nikmat yang pelbagai, kabanin bana bunyanahu fa aqamahu, seperti seorang yang membina bangunan, maka dia membina bangunannya dan dia tinggal di dalamnya. Falamma stawa ma qad banahu tahaddama, bila dah elok dah binaan tadi dibina, maka runtuhlah bangunan itu atas dia sendiri. Faham? Ini misal yang masya-Allah. Orang yang bina dunia ni, dia bina lalu dia mati, tahaddam, dia tu pecah atas dia sendiri. Tak ada apa. Wa qala aqaru, kata sebahagian lagi ulama, akharu ini apa ni? Kenapa baca akharu? Boleh baca wa qala akharun? Boleh kemudian? Ha? Boleh. Wildan, kenapa? Mamnu' min as-sarf. Dia atas berapa ilah? Ilah apa? Wasfiyah dengan atafadzal taula. Banyak tahu apa Zaid? Ta'dil, tawazan adl, wasfiyah ma'al adl. Wa qala akharu inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa qaful fitana. Sesungguhnya bagi Allah itu hamba-hambanya yang bijaksana. Ataupun sesungguhnya hamba-hamba yang bijak di sisi Allah. Apa dia? Sebab asalnya inna ibadan futanan lillahi. Inna ibadan lillahi futana. Sesungguhnya hamba-hamba yang bijak di sisi Allah ni siapa? Talaqud dunya wa qaful fitana. Mereka mentalakkan dunia dan takutkan dengan fitnah. Nazaru fiha falamma arafu annaha laysat lihayyin watana. Mereka memerhatikan, meniliknya, dan bila mana mereka mengetahui bahawa dunia ini laysat lihayyin watana, bukan tempat tinggalnya untuk orang yang hidup, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maka mereka jadikannya sebagai lujjah. Lujjah ni apa dia? Lujjatan, apa dia lujjah? Buka kamus apa ni? Lujjatan. Ini kah? Maka jadikan dia seperti ombak kan? Ombak jauh dia tu. Dia tu ombak. Nah. Maka jadikan dia seperti ombak
wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Jadi ja'aluha lujjah. Jadi dia seperti ombak badai yang melanda, maka para solihin ini mengambil amal soleh mereka sebagai sufuna, sebagai kapal yang akan berlayar di bawah lautan ombak dunia. Nah, untuk bertemu dengan Allah perlu kepada kapalnya amal. Itu yang dimaksud. Tamam? Dan seterusnya. Wa mimma jaa fi dhammin nisa. Hadis-hadis cerita berkenaan dengan celaan terhadap an-nisa, ma ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma taraktu fi an-nasi ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa. Tidaklah aku tinggalkan bagi manusia setelahku ini fitnah yang lebih bahaya, lebih berat ke atas lelaki daripada wanita. Ai li'adami listighna'i anhunna, karena orang lelaki tidak terlepas ataupun tidak terkaya mereka daripada wanita. Maksudnya memerlukan kepada wanita. Ya. Wa huwa yahmilu 'ala az-zina. Yahmilu 'ala az-zina. La, wa huwa yuhmalu 'ala az-zina. Yuhmal 'ala az-zina maksudnya dia membawa kepada maksud zina di sini. Wa 'ala ma yashghalu 'an talabi umuri al-akhirah min al-inhimaki 'ala talabi dunya. Dan mereka akan menyebabkan, jadi wanita ni menyebabkan sibuk pada menuntut yashghalu an talabi umuril akhirah, maksudnya daripada mereka menuntut umurul akhirah, sebaliknya mereka akan tenggelam dengan dunia disebabkan kerana wanita. Dan ini adalah asyarrul fasad. Asyarrul fasad. Ini maknanya apa dia? Maknanya kalau kata wanita tadi tidak membawa kepada zina dan tidak menyebabkan seorang lelaki yang bersama dengan dia tadi tenggelam dengan dunia, sebaliknya pergi ke akhirat, maknanya hadhi imra'ah salihah, perempuan salihah yang terbaik. Sebab tu bila mana Nabi cela yang ini, Nabi puji pula kata yang sebaik-baik wanita perhiasan dunia adalah wanita salihah. Kenapa? Karena dia terbalik daripada sifat wanita yang membawa kepada perkara yang mazmumah, kepada yang mahmudah. وقال الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه عليه السلام رأيت الهم في الدنيا كثيرا. Aku melihat kegundahan dalam dunia ini banyak. Wa aktsaruhu yakunu minan nisa'i, dan yang paling banyak sekali datang daripada perempuan. Fala ta'man li unsa qattu yawma, dan jangan kamu rasa aman dengan orang perempuan ni walaupun sehari. Walau qalat nazaltu minas samai, walaupun dia kata dia turun daripada langit. Faham? Maksudnya kalau perempuan tu turun daripada langit pun jangan kamu rasa aman ketika duduk dengan dia. Kenapa? Kerana bahaya fitnah. Walaupun dia kata nazaltu minas samai, aku ni wanita yang turun daripada langit, bidadari. Jaga, lingkup nanti. Apa? Kalau mana dia duduk dalam dunia aja, bahaya. Jangan duduk main-main. Wa qala ba'duhum, sebahagian lagi ulama kata, innan nisaa syayatinun khuliqna lana. Syayatin di sini bukan maksudnya syaitan. Boleh kita kata syaitan lah. Sebenarnya perempuan-perempuan ini adalah syaitan-syaitan yang diciptakan kepada kita. Syaitan maknanya berbaudah. Maksudnya yang diciptakan untuk menjauhkan kita daripada suatu yang baik. Na'udzubillahi min syarri syayatini. Dan kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan syaitan-syaitan. Fahunna aslul baliyati allati zaharat. Mereka adalah aslul baliyat. Aslu. Apa dia aslun? أصحاب البليات التي ظهر. أصل سمعنا من كم معنى أصل بمعنى الدليل، الأصل بمعنى الراجح، الأصل بمعنى القاعدة مستمرة، الأصل بمعنى استصحاب الحال، الأصل بمعنى
Surah Maqis alaih. Nah, yang mana ni? Tarjih. Dan yang rajih bagi mereka ni adalah baliyat. Fahunna aslul baliyat. Mereka ni yang paling kuatnya apa dia? Adalah al-baliyat allati zaharat baina al-bariyati fid dunya wa fid din. Dan mereka adalah yang kuatnya apa dia? Ujian yang zahir baina al-bariyah, di antara hamba-hamba Allah Ta'ala ni pada dunia dan juga agama. Maka wanita adalah ujian Ustaz. Wa qila inna kaidahunna a'zam min kaidis syaitan. Dikatakan bahawa ikatannya mereka ini lebih besar dan berat daripada ikatannya syaitan. Tipu dayanya mereka lebih sakan daripada tipu dayanya syaitan. Lianna Allah Ta'ala yaqul inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Allah Ta'ala yang sebut, sungguhnya tipu daya syaitan tadi lemah. Wa qala ta'ala inna kaidakunna azim. Tapi yang mereka ni azim. Syaitan pun dhaif. Dan ni hakikah. Kita tengok sendiri depan mata. Dan perempuan tak boleh nafikan benda ni. Sebab tu usaha jadi kepada yang terbaik kepada suami dia. Dan kalau tidak lagi bersuami, usaha untuk menjaga dirinya daripada menyebabkan fitnah kepada orang lain. Dah macam-macam. Pakai purdah, buat Instagram, dia sakat pada orang lain. Jalan pusing-pusing, ambil gambar, buat lambat-lambat. Ustaz tengok apa? Kan tengok apa? Keluar dekat Instagram buat macam mana? Iklan tudung. Oh, macam-macam. Dan ni dia jadi trend ni. Pakai purdah jadi trend untuk bagi tunjuk kata naknya lagi lawa kalau pakai purdah. Betul kan niat kita? Pakai purdah kerana ingat untuk ikut dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ikut dengan saranan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk kita menutup, bukan dengan tutupan tadi menyebabkan orang lagi memandang kepada kita. Jadi hilang daripada niat asal, daripada tujuan asal. Betulnya ditutup tadi untuk mengelakkan daripada orang memandang. Tapi sebaliknya dengan tutupan tadi menyebabkan orang lagi pandang pada waktu itu. Malah dia buat trend-trend yang pelbagai untuk nak kelabukan mata orang. Kononnya dengan syariat. Tunggang agama tu pun. Nah, tu pun penunggang agama, ya penunggang agama. Tu kata kat ustaz-ustaz ni. Tunggang atas nama agama. Hati-hati. Inna kaidakunna azim. Tu walau qalat nazaltu minas sama'i. Walau aku kata aku turun daripada langit. Tu kira turun daripada langit tu. Wanita dari syurga, tajuk filem. Berkelahi habis laki dalam filem tu. Okey, kerana dia tu wanita daripada syurga. Mana ada filem Melayu tak berkelahi kerana perempuan. Tajuk wanita dari syurga. Berkelahi pok peranda habis. Kawan ni berkelahi fitnah sampai habis cerita. Sampai tak tahu tengok apa dia faedah dia. Tengok apa belah episod tu, tengok sembang pula tu sampai duk potong bawang. Anak datuk anak datuk tu berkelahi dengan dia tu. Nak edit pun episod ni. Tengok dia dah kantin tu. Cara tajuk cerita. Banyak pok tu berlakon ya. Dia sampai jadi cerita. Kau nak cerita pasal macam mana sifatnya Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, macam mana sifatnya Sayyidatuna Nusaybah, macam mana sifatnya Sayyidatuna Sumayyah, macam mana perjuangan mereka. Tak ada sembang tu. Tak syok. Dia kena sembang pasal Datuk Megah Holding dengan Kencana Holding. Dua tu. Yang pekerja dia ada dekat 7,000 orang. Tak tahu kerja apa, tak tahu. Pekerja 7,000 orang. Dekat berlaku PKP ni, pasal pecat 7,000 orang. Tak tahu kerja apa, tak tahu. 7,000 orang, pok dia kalah Perdana Menteri. Tu nak buat atas Megah Holding tu.
Bahas tu yang kita tahu. Pasal filem Melayu ya, dia ada holding kat belakang. Dengan senyap berat. Aduh. Dengan berhad. Dan syarikat besar. Tu ada lagi anak datuk tu berlakon jadi bodoh gitu. Kita apa? Jadi bodoh ikut tu. Jadi jangan jadi bodoh. Baca Quran Ramadan. Wa fi kalam Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Pada kalam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, inna fihinna thalatha khisalin min khisalil yahud. Kenapa perempuan ni bahaya dan sangat berat? Karena pada perempuan ini ada 3 sifat yang ada pada Yahudi. Oh. Ingat harga aja Yahudi. Kata ni barang Melayu harga Yahudi. Dia kata itu ni kan. Apa ini? Ada juga sifat-sifat Yahudi. Apa dia? Yatadhallaman wa hunna adh-dhalimat. Mereka seolah-olah macam rasa dizalimi. Tapi hakikatnya mereka yang menzalimi. Sungguh. Banyak. Tak dengar apa ni? Apa kata nama apa tu? Tenggelamnya kapal Bandari Zainuddin kepada Hayati. Ingat noh. Tenggelamnya kapal Bandari. Yang tulis ni Tok Guru. Yang tulis Hamka. Jadi dia ambil ni pada ni. Atau banyak sifat perempuan yang dia selalu rasa dizalimi. Sedangkan ketika dia menzalimi, dia tak ingat. Betul tidak? Oh, dia bertunang lama. Lepas tu, kita tak sesuai lah. Saya rasa saya tak layak untuk awak. Ayat tu. Saya nak kerak dunia setengah. Kerak dunia setengah, ambil perempuan tu, buh tengah-tengah tu. Layak untuk awak. Ya, dia yatadhallaman wa hunna adh-dhalimat. Dia rasa dia kena zalim. Padahal dia yang zalim kadang-kadang. Waktu dia zalim, dia tak ingat. Oh, betul sungguh. Zainuddin dengan Hayati. Kena tengok balik. Tenggelamnya kapal Bandari. Tenggelam kapal Bandari, saya dah baca lebih kurang 2 kali. 3 kali. Dan setiap kali baca, dapat cerita lain. Hebat Hamka ni dia tulis. Pernah baca. Tak tahu yang cetakan baru ni, dia ada olah bahasa balik kepada Melayu. Kalau olah bahasa memang huduh. Dia kena tetap dengan bahasa Hamka. Jangan diubah bahasa dia. Ada orang kadang dia nak buat dengan bahasa Melayu juga. Nak bagi orang faham. Faham apa aja. Hilang sastra dia tu. Nak tengok sastra Hamka tu. Jangan diubah bahasa dia. Kekalkan bahasa tu. Baru kita tahu cerita tu macam mana. Walaupun Hamka ya lah, memang dia akan bawa faham dia dalam tu. Masalah adat, pepatih apa semua tadi tu kan. Yang dia tak setuju, menentang dengan kau tadi. Okay. Kena baca. Kemudian yatamatta'na wa hunna ar-raghibat. Wa hunna ar-raghibat. Maksudnya mereka seolah yatamanna'na, no? Kayak yatamatta'na. Yatamanna'na wa hunna ar-raghibat. Maksudnya mereka seolah-olah macam menghalang pada waktu tersebut. Tamanna'na. Mereka seolah menghalang untuk orang mendekati. Padahal mereka yang nak pada waktu. Betul tak? Dia buat jual mahal, dia nak. Saya tak mau. Bila hati, cepat. Dia nak tu raghibat. Wa hunna raghibat. Sungguh panggil. Yatamanna'na wa hunna raghibat. Kemudian, wa yahlifna wa hunna al-kadhibat. Dan mereka suka bersumpah, pada hakikatnya mereka adalah penipu. Fasta'idhu billahi min syirarihinna. Dan mohon perlindunganlah daripada Allah daripada kejahatan mereka. Wa kunu ala hadarin min khiyarihinna. Wa kunu ala hadarin min khiyarihinna. Dan berhati-hatilah dengan yang terbaik di kalangan mereka. Masya Allah. Hak yang jahat minta lindung. Hak yang baik hati-hati. Oh, tu dia. Tapi tahu tu, Sayyidina Ali kata, hak baik yang mana pun hati-hati. Kalau baik pun dia perempuan. Kena ingat. Jangan tertipu. Boleh?
Ajaib betul kan? Kalam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Oh, hebat. Wa qala ba'duhum ma nuhiyat imra'atun an syai'in qattu illa atatu. Sebagian ulama kata tidaklah dilarang perempuan itu melakukan sesuatu melainkan dia akan buat benda tu. Macam yang berkelahi dengan orang perempuan, kalah kita. Kelai lah jana pun kalah kita. Ada ilmu berkandak pun dia rak sikit je. Teriak, habis kalah tu. Kita orang hujah ni. Dia keluar air mata, pai, habis. Hilang habis mata-mata. Betul, hati-hati. Santri-santri jangan karuh sangat dengan orang perempuan ni. Sampai masa dia nanti insya-Allah kahwin terus senang. Jangan cari-cari gila ni. Buang masa, buang syair nanti. Buang habis manzumah. Hilang Imriti. Kau ingat dengan nama perempuan Imritah. Jaga, hati-hati. Itu jangan pengaruh sangat dengan fitnah wanita ni akhir zaman ni. Orang lelaki yang tak kahwin lagi ni, hati-hati. Khususnya orang rajin mengaji ni. Orang rajin mengaji dia ujian dia besar. Dia duk pergi mengaji. Yang perempuan tu pun duk pergi rajin mengaji juga. Daurah mana pun duk jumpa. Oh, inilah tempat yang mulia ni. Tempat mulia ni kata. Dia pun rajin mengaji juga. Kemah ni. Teruslah resik. Kawan lingkup dua-dua. Jaga hati-hati. Kita jaga. Biar tak apalah. Hati kita tak tahu. Macam-macam. Boleh. Wa fi ma'na dhalika qala syair. Kata syair. Innan nisa'a mata yunhayna. Innan nisa'a mata yunhayna an khuluqin fa innahu wajibun la budda maf'ul. Apa dia maksudnya? Ni. Innan nisa'a mata yunhayna an khuluqin. Seorang perempuan bila kita halang dan penilarang dia daripada akhlak yang tidak baik ataupun sesuatu, fa innahu wajibun. Dan perkara tadi wajib untuk dia ikut, la budda maf'ulu, mesti dia akan buat. Dia akan terbuat benda tadi. La budda maf'ulu. Maksudnya tu tafsiran balik kepada hadis perkataan tadi. Ma nuhiyat imra'atun an syai'in qattu illa atathu. Maka dikeluarkan syair. Innan nisa'a mata yunhayna an khuluqin fa innahu wajibun la budda maf'ulu. Maksudnya la budda maf'ulu maksudnya apa dia? Akhlak tadi akan dibuat oleh dia. Maka dia jadi fa'il, akhlak tu jadi maf'ul. Dia akan buat juga akhlak tu. Laranglah apa pun. Dia akan buat. Lagi kita cabar dia, lagi dia akan buat. Try cabar. Boleh. Perempuan bahaya lagi ni. Senjata orang perempuan ni kalah orang lelaki habis. Senjata dia teriak air mata. Kita angkat pedang semua dia keluar air mata sudah. Simpan balik pedang langsung. Pedang betul lah, bukan pedang lain. Summa inna hadzal haditha min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya hadis ini termasuk jawami' kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tawatara an-naqlu 'anil a'lami bi umumi naf'i. Dan telah mutawatir. Dan diceritakan bahawa hadis ini sangat bermanfaat umumnya bermanfaat. Wa 'azimi waq'ihi, dan tinggi kedudukannya. Wa ibtada'a al-musannifu kitabahu bihi tab'an lis-salaf. Al-Imam An-Nawawi memulakan kitabnya ini dengan dengan innamal a'malu binniyat, mengikuti panduan daripada para salafus saleh yang terdahulu. Fa innahum kanu yuhibbuna iftitaha musannafatihim bihi. Karena para salihin suka membuka ataupun memulakan kitab mereka, tulisan mereka dengan hadis ini. Li'umumil hajati ilaihi. Karena umumnya hajat kepada perkara tersebut. Ini kepada
hadis tadi. Karena semua kita perlukan kepada pembetulan niat dalam memulakan suatu urusan. Atau Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Badul Wahyi didahulukan dengan niat. Dan karena ada faedah yang penting dalam Sahih Bukhari dimulakan dengan Kitabun Niyah, karena Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan yang pertama sekali hadis daripada Al-Humaidi. Haddatsana Al-Humaidi. Dan Humaidi adalah guru Imam Bukhari dan beliau adalah antara gurunya yang paling afdal, dan beliau Quraisy. Dan beliau Quraisy. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis bahawa Quraisy adalah ketua dan jadikan mereka ketua. Maka disebabkan kerana tu Al-Imam Al-Bukhari mendahulukan hadis Humaidi dalam kitab beliau sebagai memuliakan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu isyarat tu kenapa mulai innamal a'malu binniyat, kerana sanad dia sekali. Sanad dia ada Al-Imam Al-Humaidi, guru Imam Bukhari, dan Imam Humaidi adalah salah seorang daripada Quraisy, yang ini berketurunan Quraisy. Maka Nabi telah sebut dalam hadis yang lain Quraisy perlu didahulukan, maka dia dahulukan dalam kitabnya Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Ini fiknya Al-Imam Al-Bukhari yang ajaib. Qala Abu Ubaid, laisa fil ahadithi ajma'u wa aghna wa aktsaru fa'idatan minhu. Tidak ada hadis yang lebih mengumpulkan faedah yang banyak, yang aghna, yang terkaya daripada hadis yang lain dengan faedah yang banyak, dan paling banyak faedah melainkan hadis innamal a'malu binniyat. Wa qala ba'duhum innahu nisful ilm. Tengok, sebahagian ulama kata ianya adalah setengah ilmu. Litadammunihi hukmun niyati allati mahalluha al-qalb. Wa a'malul qalbi tuqabilu a'malal jawarih. Karena terkandung di dalamnya hukum niat yang merupakan tempatnya di qalb, di hati. Dan a'malul qalb, amalan hati, tuqabilu a'malal jawarih. Maksudnya lawannya amal jawarih. Ada dua saja amal. Amal jawarih, amal qalb. Maka dia sebahagian daripada amal tersebut. Maka dia panggil nisful ilm. Wa qala katsirun, kata kebanyakan ulama, innahu sulusuh. Dia sepertiga ilmu. Kenapa sepertiga ilmu pula? Tadi seperdua ilmu kerana ilmu ni ada amal, ada dua. Amal qalb, amal jawarih. Maka dia bahagian qalb. Maka dia termasuk dalam 1/2 yang bahagian yang seni. Dan yang ada sebagai ulama kata innahu sulusuh, sepertiga ilmu. Kenapa? Lianna kasbal abdi imma biqalbihi atau bilisanihi atau bijawarihi. Karena urusan hamba ni berlegar pada 3 perkara. Kasbun biqalbihi atau bilisanihi atau bijawarihi. Maka fanniyatu ahaduha bal hiya arjahuha. Jadi niat salah satu daripada amal tersebut. Ini amal bil qalb. Dan dia yang paling kuat. Li'annahuma tabi'ani laha sihatan wa fasada. Karena lisan dengan jawarih mengikuti kepada niat qalb. Kalau betul, maka betul dan sahlah dia. Kalau tak betul, tak betul lah dia. Wa sawaban wa hirmana, dan dapat pahala ataupun tidak dapat pahala berdasarkan kepada niat. Maka dia sepertiga daripada ilmu. Faham tak? Kenapa sepertiga, kenapa 1/2? Rawahu ay naqalahu imama al-muhaddithin ay al-musannifin fi ilmi al-hadith wa summiya imamain, dinamakan kedua-duanya imam li'annahuma balagha al-ghayata fi az-zuhdi wal-wara'i wal-ijtihadi fi takhrij as-sahih min al-hadith. Karena kedua-dua mereka iaitu Imam Bukhari dan Muslim mencapai kepada peringkat yang tertinggi pada zuhud, wara' dan ijtihad pada mengeluarkan yang sahih daripada hadis, hatta tamma bihima man jaa ba'dahum, sehingga yang datang setelah mereka mengikuti perjalanan mereka. Jadi bukan imam tadi hanya pakar dalam takhrijul hadis as-sahih, tapi sebaliknya kerana apa? Kerana balagha al-ghayah fi zuhud, kerana sangat zuhud, kerana sangat wara', maka mereka layak mendapatkan gelar imam. Senang tak? Jadi bila sebut imam tadi saja, tahu dah kata orang ni adalah orang yang alim amil. Dia bukan hanya alim sahaja, tapi dia amil, orang yang beramal dengan ilmu, baru layak digelarkan kepadanya dengan imam.
Akan kemudian masuklah kepada terjemah Al-Imam Al-Bukhari, panjang lebar juga perbahasannya. InsyaAllah malam ini kita baca perbahasan tentang Al-Imam Al-Bukhari sebelum masuk Al-Hadithus Tsani, InsyaAllah ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.